Assalamualaikum, hai, apa khabar semua? Okey, untuk video kali ni saya nak kongsikan pada anda macam mana cara nak buat pola baju baby doll. Okey, so sekarang ni ada contoh baju yang dah siap saya jahit. Okey, dengan kain duyung sahaja. Bahagian belakang dia ni potongan basic je. Okey, boleh juga kalau belakang pun kita nak buat dia punya flowy tu, tapi saya tak buat sebab kain tak banyak. So, jom kita start buat pola. Bila kita nak buat pola, pastikan anda ada kertas pola, ada pembaris ataupun pita ukur dan ukuran. So, ukuran yang saya ada sekarang ni adalah saiz S dan saiz saya. Okey, bahu 14, labuh tangan 21 sebab saya buat hidden zip. Kalau saya tak letak zip tangan, boleh 20 je. So, dada 32 inci. Okey, keliling pinggang 27, keliling pinggul 37, keliling ketiak 17. 17 tu yang dah selesa ya. Okey, lepas tu lilit lengan 11.5, lilit siku 11.5, pergelangan tangan 7 inci sebab saya buat hidden zip. Okey, lepas tu bahu ke pinggang belakang 14. Okey, labuh baju 32. Keliling leher saya buat 16 sebab kalau saya buat 15 tu dia macam sempit, so macam agak tercekik. So saya buat besar sikit 16. Okey. Itu je ukuran yang kita perlukan. Okey, jadi first kali kita kena buatlah dia punya garis asas dulu. So saya akan letak link video yang asas, video asas yang sebelum ni dekat description. Okey, first bahu ke garis dada. Okey, ni kita guna formula 9. Okey, asas, garis asas 9. Okey, so ni 9 inci, lepas tu garis macam ni. Okay, kalau rasa takut tak confident yang belah sini dengan sini tak sama, tandalah juga dekat sini 9 inci, lepas tu garis. Okey, lepas tu daripada bahu, okay, so ni bahu, okey. Okey, bahu ni dada. So dada ke pinggang, okey, 14 inci. So kita letak pembaris ataupun pita ukur kita. Okey, 14 inci kat sini. Lepas tu kita garis juga macam ni. So, mudah guna pembaris ni sebab dia sudut 90 darjah. So, bila kita buat garis-garis ni, dia kena sudut 90 darjah. Maksudnya, dia dalam keadaan yang lurus lah. Okey, so ni pinggang. Okey. Jadi, pinggang ke garis pinggul, 8 inci tu standard. Okey, kalau orang besar, kita boleh buat 9. Okay, ataupun kita boleh ukur. So, sama juga kita buat macam ni. So, ni pinggul. Okay, lepas tu labuh baju. Okay, labuh baju. Okay, kita ambil pita ukur lah. 32. Okay. So, kita buat macam ni juga. So, labuh baju. Okey, ni dah ada garis asas ni, barulah kita bentukkan dia pula. Okey, bentukkan dia pula, barulah kita guna ukuran bahu bahagi dengan 2. So, bahu bahagi dengan 2, 14 bahagi dengan 2 sama dengan 7. So, kita letaklah daripada sini. Okey, ni tanda lipatan, maksudnya kain dalam keadaan berlipat. Okey, so daripada garis tengah hadapan, so ni garis tengah hadapan. Okey. Okey, daripada garis tengah hadapan ke dalam, okey, 7 inci. So, letak sini 7 inci. Okey, kemudian garis selari. Okey. Okey, lepas tu macam saya punya style, saya akan settlekan bahagian sini, baru saya buat kat sini. Okey, supaya tak pening kat bahagian sini. Sebab bahagian sini ni dia macam agak complicated sikit. Sikit je, tak banyak. Okey. So, dekat bahagian sini, okey, dada saya dah bagi dah dengan 4. So, dapat 8 inci. So, saya letak kat sini daripada garis tengah hadapan ke sini 8 inci. So, ini ukuran fit saya. So, tak bolehlah kita buat ukuran fit kan. Nanti kan melekat pula pada badan. So, kita tambah dia punya kelonggaran. So, untuk yang ni kita boleh buat 3/4.
Okey. So ni 3/4 kelonggaran. Kalau anda nak buat satu pun boleh. Kalau anda nak buat satu suku pun boleh. Okey, ikut kesesuaian. So 3/4 ni just nice. Maksudnya ukuran yang kita tambah untuk dada tu 3 inci keseluruhan. So dah selesa, dia tak fit, dia tak besar sangat. Dia nice je. Okey. Lepas tu bahagian pinggang. Okey, bahagian pinggang sama juga. Okey, 27 bahagi dengan 4 dapat 6 3/4. So kita tanda daripada garis tengah hadapan ni, okey, ke sini. Okey, so ni ukuran fit. So letak dia punya kelonggaran. Okey, kelonggaran dia ni kita boleh letak sama macam ni ataupun kita nak letak besar. Okey. Boleh. Okey, so saya letak 3/4 juga. Okey. Kemudian keliling pinggul pula. Okey, keliling pinggul pun sama juga. Okey, 37 kita bahagi dengan 4, 9 suku. So, kita letak sini 9 suku. Okey. Lepas tu kita tambahlah kelonggaran. So, sini saya tambah 1,5. Okey, nak tambah 2 pun boleh. Okey. Ke sini 1,5. Okey, ni 3/4. Sini nak buat 1 pun boleh. Okey, lepas tu ambil pembaris bentuk. Okey, ni pembaris bentuk Okey, yang lengkung ni. Okey, buat macam ni. So, untuk baby doll ni, dia kan ada turun dekat sini 3 inci. So, kita settlekan bahagian sini dulu. Okey, lepas tu baru kita bentukkan bahagian sini. Okey, tapi kalau kata buat pola basic, kita bentukkan dulu. Lepas tu baru kita adjust bahagian sini. So, kita pergilah pada bahagian atas ni. Okey, so sini daripada bahu ni ke bawah turun 1 inci. Okey, so daripada sini ke sini, sini kita kena buat leher. Okey, keliling leher ni 16 inci bahagi dengan 6. Okey, bahagi dengan 6 dapat 25/8. So, kita letaklah sini 25/8 kat sini. Lepas tu dekat sini pun sama juga. Okey. Okey, ni lebar leher. Okey, ni labuh leher. Okey, labuh leher ni sama juga 25/8. Lepas tu kita tambah 1 inci. Okey, lepas tu kita buat kotak je. Kita buat box macam ni je. Okey, lepas tu kita ambil pembaris lengkung ni, kita bentukkan. Okey, masa bentukkan tu jangan letak terlampau rapat. Macam ni. Letak dia jauh sikit. Macam ni. Sebab kalau tidak nanti kita tercekik. So, macam tu. So, kira macam ni saya jarak dalam 1 inci. Ni 1 inci baru bentukkan. Okey, lepas tu baru kita sambungkan yang ni dengan ni. Okey, sambung dekat ujung leher ni dengan bahu. Okey, kita sambungkan. Okey. Lepas tu, ni sampai ke garis dada. Kita bahagi dengan 2. So, ni 8 bahagi dengan 2, 4. So, daripada sini, center ni, daripada center ketiak ni, kita masukkan 3/4. Okey, lepas tu, kita just bentukkan je. Okay, so yang ni kita kenatkan, ataupun kalau kata kita tak boleh nak kenatkan terus macam ni, kita buat garis dulu, lepas tu kita bentukkan bahagian sini. So ni bentukkan je. Anda buat dulu, okay, yang sama. Okay, maksudnya apa je yang dah buat dekat pola hadapan ni, anda buat sama je dekat pola belakang. Okay, so saya letak dulu dia punya garis-garis, nanti saya akan terangkan pada anda. Okay, kat mana yang bahagian yang beza. Okay. So, bahagian yang beza yang sini dengan sini je. So, saya buat dulu. Untuk pola belakang, kalau anda perasan, sama je garis dada, garis pinggang, garis pinggul, lepas tu labuh baju. Okay, ni. Okay, sama je. Okay, lepas tu dekat bahu ni, turun 1. Okay, dekat sini, 3/4. Okay, lepas tu lebar dia ni, 2, 5/8 sama juga dengan yang ni. Ni 2, 5/8. Okey, sama je. Okey, sini turun 1 inci, sini turun 1 inci. So ni 3/4. Okey, yang bezanya
dekat leher ni. Okay, ni. Okay, lepas tu dekat bahagian bukaan belakang ni, bahagian ketiak ni, keruk ketiak. Okay, so bahagian keruk ketiak yang sini, masukkan setengah inci. Okay, so ni setengah inci. Okay, lepas tu bentukkan okay, so yang sini, okay, ni ukuran ngam, lepas tu dia kelonggaran. So kelonggaran saya buat 3/4 kat sini. Ni 1/2, okay, sebab saya nak letak dart kat sini. So 1 tu kita akan jahit dia balik. So setengah tu kelonggaran belakang. So dekat bawah ni, keliling pinggul ni saya buat 1 inci. So kalau anda nak buat besar pun boleh, tak ada masalah. Okay, itu option. Okay, lepas tu bila dah buat ni, kita ukur dulu. Okay, kita check dulu keliling ketiak ni sama tak macam yang kita nak. Sebab tu saya skip dulu bahagian ni tadi. Sebab daripada ukuran ketiak ni, kita kena turunkan dia 3 inci. So kalau kata saya buat dulu tadi, so nanti kena adjust lagi. So sebelum saya proceed bahagian ni, saya adjust dulu bahagian keruk ketiak ni. Okay, so kita ukur dulu bahagian keruk ketiak. Okay, ni penting tau. Penting sangat. Ukuran keruk ketiak ni memang penting. Yang ni saya belajar, mak saya yang ajar. Okay, part yang keruk ketiak ni memang saya belajar dengan dia. Okay, so ni kita check lah. So cara check dia, letak pita ukur macam ni tegak. So saya dapat 9 suku. Okay, so kita sambung 9 suku ni dekat sini. Okay. So saya dapat 17 3/4. So saya tak nak, saya nak 17 je. Sebab kalau 17 3/4 tu macam besar lah. Okay, kalau macam suku lebih dia tu okey. Tapi ni dah dekat 1 inci. So kita kena adjust. So macam mana nak adjust? Kita nak adjust sikit-sikit. So saya akan naikkan dulu dekat bahagian sini setengah inci. Okey. Ataupun 3/8. Okey, 3/8 tu maksudnya 1, 2, 3. Okey. Okey, 3/8 lah saya buat Okay, 3/8 sini. Lepas tu 3/8 sini. Okay, lepas ni betulkan balik dia macam ni. Lepas tu bentukkan je balik. Okay, bila dah siap, kita betulkan. Kita check balik. So ni saya dah dapat 9. So sambung sini. So ni saya dapat 17 1 hun. So okey lah, boleh je lah proceed. Okay, so lepas dah buat benda ni kan, baru kita boleh buat dia punya lengan. Okay, lepas tu baru saya bentukkan bahagian sini. So tak lari banyak pun daripada yang asal. Okay, so daripada yang atas ni, okay, daripada yang ketiak yang baru ni, ukuran lilit ketiak yang baru tu, so ni tak nak. Okay, daripada sini kita turunkan sini 3 inci. Macam tu. So bahagian depan sajalah. Okay, yang bahagian sini ni kita, okay, daripada yang garis yang ni antara ni, okay, garis pinggang dengan yang turun 3 inci ni, okay, kita bahagi dengan 2, dapat garis yang center dia. Okay, ni. Lepas tu kita bentukkan. Okay, saya bentukkan macam ni je tau. Macam ni je. So bahagian ni nampak macam berbucu kan. So kita tak naklah bucu tinggi, kita bentukkanlah sikit. Okay, so yang ni guna yang bahagian kurang lengkung ni, okay, untuk bahagian sini. So kita just tarik je ke bawah. So mana-mana bahagian nampak macam ada bucu-bucu kan. So kita jadikanlah dia macam rata. Janganlah ikut dia je sebab badan kita tak berbucu kan. Okay, so bahagian sini pula. Okay, bahagian bawah baju ni
kita naikkan kat sini 2 inci. Okey, sini ke sini 2 inci. Okey, yang daripada labur baju yang garis tengah hadapan ni ke bawah ni boleh buat 4 inci, boleh buat 3 inci, boleh buat 2 inci. Okey, so untuk yang baju contoh yang saya jahit tu 3 inci. Okey, so yang ni saya buat 2 inci. So bentukkan je macam ni. So yang bahagian yang lurus ni kita bentukkan macam ni. So macam tu je. Okey. Okey, yang bahagian belakang yang bahagian belakang kita bentukkan je macam biasa. Okey, yang ni okey. Lepas tu ini saya masukkan ke dalam ni setengah inci. Okay, lepas tu bentukkan. Lepas tu saya bentukkan balik macam ni. So dia cantik lah kat bahagian sini. So yang ni kita just straight je. So bahagian yang bawah baju ni sama juga, naikkan dia 2 inci. Mesti kena sama dengan yang sebelah ni. So naik 2 inci. Okay, dekat sini boleh turun 3/4. Okay, yang ni saya ataupun 1. So saya buat 1. Sama juga kita bentukkan. So ni 2 inci. So ni 1. So bahagian belakang ni ada zip. So tak adalah tanda lipatan tu. Okey. Okey, bahagian depan balik. Okey, bahagian depan ni bentukkan dia. So ni 3 inci kan, kita bentukkan dia macam ni je. Okey, kita bentukkan macam ni. Macam contoh baju yang saya buat tu. Saya turunkan daripada bahu ni ke sini 8 inci. So maksudnya saya ukur lah. Saya ukur daripada sini. Sini 8 inci. Maksudnya dia tak dekat garis dada pun boleh juga, tak ada masalah. Tapi kalau macam biasa-biasanya pola daripada sini. So kira ni option lah, tak adalah macam saya tunjuk dekat garis dada, kena ikut garis dada, tak ada. Anda share video pola ni kira macam guideline je. Kalau anda nak ubah mana-mana kan, anda ubahlah. Dia tak adalah macam terikat kena ikut betul-betul lah, tak ada. Dia terpulang pada keselesaan kita. Okey, so dah siap dah lah pola badan, depan dengan belakang. Okey, sebab tu saya kata macam basic je sebenarnya. Kalau kata ikut nak senang, ambil je pola basic yang ada, just tekap dan adjust je. So macam tunjuklah design macam mana pun dia akan start dengan basic juga. Okey, lepas tu untuk tangan pun sama juga. Untuk tangan dia, kira ni saya ulang lah. Okey, okey, untuk tangan dia, okey, saya buat garis lurus dulu, ambil dia punya labur dulu. So labur tangan 21. Okey, ngam kat sini 21. Okey, so ni garis ni lah sebab saya guna kertas yang sama. Okey. So ni tanda lipatan. Okay, so ni labur. Labur tangan. Okay. So daripada yang sini. Okay. Daripada keruk ketiak depan ni. Okay, ni 8 inci. Pindah ke sini 8 inci. Lepas tu kita buat garis dia. Okay. Okey, tadi kita dah ukur yang keruk ketiak depan, keruk ketiak belakang ni 17 inci. Okey, so 17 inci tu saya tolak dengan setengah inci jadi 16 inci setengah. Okey, so saya bahagi dengan 2 macam ni. So ambil ni 8 suku ni, letak 8 suku ni dekat sini. Dekat garis mana yang 8 suku tu jatuh. So 8 suku kat situ. Garis je lah macam tu.
So kiranya tinggi kepala lengan dia ni based on dia punya yang ni. Okay. Kalau kata ni jauh sangat, anda boleh je adjust lapan suku tu turun lagi. Bila kata tinggi kepala lengan, yang dia punya ni akan masuk ke dalam. Saya harap anda faham. Okay. So ni lapan suku dekat sana kan. Contoh saya nak buat tinggi kepala lengan dia 5 contoh. Kan? 5. So 8 suku tu dia dah tak jadi dekat sini dah. Dia jadi kat sini. So ni 8 suku tu dekat sini. Maksudnya ni tinggi kepala lengan. Baju biasa, baju basic. Sebab tu bahagian lengan, kalau anda perasan bahagian lengan dia tu macam ada kedut-kedut. Disebabkan dia punya kepala lengan ni banyak lebihan-lebihan kain untuk macam selesa lah pakai. Kan kalau kata kepala lengan dia tinggi, dia efek dia cantik. Tapi kalau salah buat, kita tak selesa pakai. Okay, jadi yang ni saya tunjuk yang basic je. So daripada sini ke sini 8 suku. So kita bahagilah dengan 2. Okay. Lepas tu yang ni pun sama, bahagi dengan 2. Okay. So yang ni pun sama juga. Okay. So yang ni dia kena garis 90 darjah juga sebenarnya. Okay, so garis dia. Okey, yang atas ni naik setengah inci. Okey, yang bawah ni turun suku. Masukkan. So bentukkan, boleh guna pembaris ni macam ni, letak macam ni. Kalau susah guna pembaris, guna freehand je. Okay, so ni sambung kat sini, tu sambung sini. Lepas tu terbalikkan macam ni, letak macam ni. Okey, lepas tu bukaan tangan 7 inci bahagi dengan 2 jadi 3,5. Okey, so letak kat sini 7. Ni sebab pakai zip sorok. Okey, lepas tu bentukkan je. Okey, lepas tu kena check juga bahagian lengan. Okey, so bahagian lengan ni ngam ke tak? So yang ni saya dapat 13. Okay, saya tak nak dengan 13, saya nak 11,5 je ataupun 12 boleh. So saya buatlah dekat sini 6 je. Kalau kata 11,5 saya kena buat 5,5. So maksudnya kita kena adjust lah. Sebab kalau tidak nanti lengan besar. Macam tu. Saya guna pen merah lah. Tak nampak. So ni kita adjust balik. So ke sini. Okay, dekat siku ni, dekat sini kena check juga sebab kalau kata kita tak check kan, kalau buat hidden zip tu kita tak buat macam ni. Okay, ukur macam ni dekat siku, lepas tu kena lipat je ni tau. Okay, ni 11 dah ngam dah. Okay, kalau 11,5 lagi ngam lah. Kalau kata kita main buat je ikut yang ni, contoh ni 4/3/4 kan. So ni 9/3/4. So 9/3/4 tu kalau kata saya ikut je, bila saya lipat je tangan macam ni, dia dah grip, dia dah ketat. So, memang kena betulkan bahagian siku ni. Macam mana nak tahu paras siku ni? Kita boleh ukur daripada bahu ni ke sini, ke siku. Ataupun kita bahagi, okay, bahagi 2, dapat dia punya center ni, naikkan 1 inci. Okay, so biasanya saya ukur je macam ni. Okay, 11 ataupun 12 inci. So, ni 11. So, ni 5, okay, tak sampai. Okay, so kena betulkan lah. So 5,5 baru jadi 11. So macam ni pola akan pelik sikit. So anda kena adjust lah. Okay, kalau dah jadi macam ni, anda kena adjust lah bagi dia cantik. Okay, takkanlah tiba-tiba kat sini, lepas tu ni. Tapi memang macam tu. Kalau kata orang tu kecil, memang dia akan jadi macam macam ni lah. Biasa saya buat baju customer kan, kalau orang tu kecil kan, dia mesti jadi macam, alamak pelik lah pola. Tapi bila dah siap, dia tak pelik lah. Cuma kita adjust lah elok-elok dekat pola ni. So, yang ni saya keluarkan lagi sikit lah. Okay.
So jadi macam nice lah sikit. Macam tu. Lepas tu dia tengok kain juga. Kalau kita guna kain tu kain lembut, dia okey lah. Dia senang lah kita nak bergerak selesa. Kalau kena kain yang jenis kejung-kejung, standby lah, bersiap sedia. Maksudnya kena standby kelonggaran tu memang betul-betul yang sesuai lah. Kalau tidak, dia tak selesa. Okay, untuk dart, macam yang saya ada share dekat dalam buku tu, kita guna formula. Maksudnya, guna daripada bahu ke mercu berapa, mercu ke mercu kena bagi 2. Okey, yang ni cara dart yang paling senang sekali. Biasanya saya akan buat macam ni je. Okey, yang ni kita bahagi 2, pinggang kita bahagi 2. Okey, pinggang bahagi 2, lepas tu okey, kita selarikanlah ni. Kita turun 5. Lepas tu okey, garis tu. Okey, yang atas ni kita just sampai atas je. Kemudian, okey, keluarkan sini setengah inci, sini setengah inci. So, kita garis je. So, sebab itulah bila kita buat bahagian pinggang, dia ada 1/2 ataupun 1/3/4. Okey, 1 tu untuk yang dart ni. So, bila kita jahit dart ni, 1 tu akan tertutup balik. So, tinggallah lebihan dia 1/2 ataupun 3/4 tu untuk kita punya keselesaan. Okey, jadi ni salah satu cara nak buat dart. Okey, macam dalam buku, siapa yang ada beli buku, yang tu cara lain. Kira macam ada lagi yang saya belajar, ada teknik lain lagi untuk nak buat dart ni. Okey. So, saya dah share 2 cara lah. Okey, satu yang dalam buku, satu yang ni. Okey, jadi saya harap video ni bermanfaat untuk anda yang memerlukan. Okey, saya rasa macam sama je dengan pola yang basic. Nanti saya akan letak link. Okey, lepas tu cara potong dia, ada yang tanya macam mana potong kain serong. Okey, saya sertakan gambar je dekat video ni. Okey, sebab ada gambar masa saya potong tu. Kalau kata anda nak cara potong dengan cara jahit, anda boleh komen dekat bawah. Okey, jadi setakat tu je lah perkongsian saya untuk video kali ni. Saya harap video ni bermanfaat untuk anda. Kalau macam ada yang kurang, tak maaf banyak. Saya ni tak pandai sangat pun. Cuma mungkin confident level tu ada untuk nak share. Dia gitu. Dia bukannya pandai sangat tau, tapi confident tu mungkin lebih sikit daripada orang lain. Dia macam tu je. Okey, jadi untuk apa-apa yang anda tak faham, anda boleh tanya je dekat komen. InsyaAllah saya akan jawab. Baik, Assalamualaikum. Kita jumpa lagi di next video, insyaAllah.